حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita di awal pagi ini merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi beri kepada kita kehidupan sampai ke hari ini. Kita masih lagi dapat beribadah dengan baik, alhamdulillah. Dan kita masih lagi ada ruang untuk terus ke majlis-majlis ilmu seumpama ini. Mudah-mudahan dengan asbab kita masuk ke majlis-majlis ilmu ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan memberkati kehidupan kita, memberkati rezeki kita, berkatkan sisa baki umur kita yang ada ni, mudah-mudahan tidak kita sia-siakan, insya-Allah, mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita dengan buku yang baru ya, awal juzuk 21. Sebelum tu saya minta maaf kalau sepanjang kuliah nanti dia diselangi dengan batuk-batuk yang keras lah. Minta maaf. Sebab baru bongkar kan. Jadi suara pun ni tak berapa ni. Tapi tak apalah tuan-tuan, kita tengok sampai mana kita boleh sekarang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita mula pada juzuk 21 surah Al-Ankabut ayat yang ke-46. InsyaAllah, muka surat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun.
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu. Waw yang mati itu huruf man, kemudian di hadapan dia ada huruf hamzah. Tapi sebelum huruf hamzah baris itu tuan-tuan ada jumpa huruf alif. Di atasnya ada tanda bulat. Jadi sepatutnya kita kena sebut waw yang mati bertemu dengan alif. Kan hukumnya. Perlu diingat alif yang ada tanda bulat itu adalah harfu ziyadah. Dia tak ada pada bacaan, tapi dia wajib ada pada tulisan. Semua huruf alif yang ada tanda bulat atasnya tu dia tidak ada pada bacaan, tapi dia wujud pada tulisan. Dia tak boleh buang. Kalau buang kan dia jadi merosakkan makna Al-Quran itu. Jadi di sini waw tu dikira bertemu dengan hamzah pada bacaan kita. Maka hukumnya jadi mad jaiz munfasil. Kerana huruf waw yang mati pada hujung perkataan bertemu dengan huruf hamzah yang berada di perkataan yang kedua, perkataan yang lain. Hukumnya mad jaiz munfasil, kita baca 4 harakat, tuan-tuan. Tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum. Minhum nun mati bertemu dengan ha. Izhar halqi. Kita baca tanpa dengung. Semua nun yang mati dalam Quran apabila ada tanda mati di atasnya kita baca tanpa dengung. Atas perkataan minhum tu, ujung dia tu ada sad lam ya, sili. Maknanya tuan-tuan, siapa yang napas dia panjang, ngam panjang, lebih baiklah dia meneruskan bacaan sampai ayat muslimun tu kok sampai. Kerana sad lam ya tu maksudnya meneruskan bacaan lebih baik daripada memberhentikannya. Tapi kalau tak ada napih, berhentilah kayak minhum tu. Sekarang tak mana-mana kita berhenti kan, cacaplah makna Quran. Lainlah kalau kita tahu makna Al-Quran tu, kita ada mengaji, ada asas bahasa Arab, tak apa, insya-Allah. Dia tahu nak berhenti kat mana. Wa qulu amanna. Qulu sama dengan tujadilu. Mad jaiz munfasil, kita baca 4 harakat, tuan-tuan. Amanna. Amanna itu mad badal. 2 harakat. Amanna. Manna nun bersabdu. Semua nun yang bersabdu dalam Quran wajib dengung qadar 2 harakat. Amanna billadzi unzila. Billadzi un. Satu lagi mad jaiz munfasil.
Kita baca 4 harakat juga. Billadhi. Kan ada pula tanya, tak boleh baca 2 harakat Ustaz? Boleh baca 2 harakat. Tapi saya dah sebutkan dulu, baca 2 harakat ni tak apa nak kuat bagi pandangan Imam Hafs kan. Dia adalah dibaca oleh anak murid kepada anak murid Imam Hafs. Boleh baca. Tapi yang aulanya kita baca 4 sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitab dia. Dan unzila, nun mati bertemu dengan zai, ikhfa hakiki. Kita kena baca dengung qada 2 harakat. Semua nun mati yang tiada tanda mati di atasnya hendaklah didengungkan. Ini kaedah untuk orang yang tak berapa nak mahir tajwid. Semua nun mati tiada tanda mati di atasnya hendaklah didengungkan, kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Nun mati bertemu lam, nun mati bertemu ra. Nun tu tak ada tanda mati tuan-tuan, tapi tak boleh didengungkan. Sebab apa? Lam dengan ra ni huruf bila gunnah. Huruf yang tidak boleh dengung dekat situ. Unzila, yang ini dengung, ikhfa hakiki. Ilaina wa unzil, sama juga dengan unzila yang pertama. Ilaikum, kum wa ilahuna, mim mati bertemu dengan waw. Semua mim mati dalam Quran ada tanda mati ke atasnya. Seperti juga nun, kita tak boleh dengungkan. Jadi ilahukum wa, ilahukum wa ilahuna wa ilahukum wa, sama. Izhar syafawi, mim mati bertemu dengan waw. Wa ilahukum wahidun, baris 2 di hadapan pada huruf dal bertemu dengan waw. Kita melihat baris 2 di hadapan tu dia selari kedudukannya macam 99 baris depan tu. Kalau tanda 99 tu maknanya kita wajib dengung qadar 2 harakat. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Lam dan ra ni dia menegah daripada dengung. Kalau tanda 69 itu tanda tak dengung. Yang ini 99 dengung. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Di sini di hadapannya huruf waw, maka kita baca dengan dengung wahidun. Hukum ni idgham ma'al gunnah. Wa nahnu lahu muslimun. Lahu muslimun. Tuan-tuan tengok perkataan lahu, di hadapan ha tu ada waw yang kecil. Kalau tuan-tuan jumpa ha bagi atas, bagi depan, lepas tu ada waw yang kecil. Adapun ha tu bagi bawah, ada huruf ya yang kecil. Itu tandanya pada asasnya kita kena baca 2 harakat. Kecuali kalau di atas huruf waw yang kecil itu atau huruf ya yang kecil tu ada tanda panjang, tanda mat je tuan. Yang itu kena baca ompek. Yang ni tak ada. Waw tu macam tu ya, tak ada tanda panjang dekat atas waw kecil tu. So kita kena baca dengan 2 harakat sahaja. Lahu muslimun. Muslimun man arid sukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum. Wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid tuan-tuan. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran dia.
Dan janganlah kamu berbantah-bantahan dengan orang ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali orang-orang yang aniaya ataupun orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, sesungguhnya kami telah beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu, dan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya kami berserah, yakni Islam. Jadi seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita tengok ayat ni dengan lebih lanjut lagi, kita ambil dulu kefahaman ayat ni. Ayat 46 ni menjelaskan pada kita tentang larangan Allah Ta'ala pada suatu ketika dulu di zaman permulaan Islam. Zaman Nabi, iaitu Allah Ta'ala pesan pada Rasulullah, jangan berbantah-bantah dengan ahli kitab. Ahli kitab ni siapa tuan-tuan? Ahli kitab ni adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membaca kitab Taurat dan Injil. Mereka memahami isi kitab itu. Mereka dipanggil ahli kitab. Zaman sekarang tak ada ahli kitab dah. Zaman tu. Jadi orang-orang ni yang baca kitab ni, dia dah tahu dah. Dalam kitab Taurat tu ada cerita tentang Rasulullah. Kehidupan Nabi. Jasad, fizik Nabi secara detail. Dia tahu dah Nabi tu. Diceritakan dalam kitab. Maka Allah Ta'ala pesan, jangan kamu berbantah-bantah wahai Muhammad dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Dialog cara baik tak apa. Kecuali orang-orang yang aniaya di antara mereka. Melainkan kalau orang-orang ahli kitab tu orang yang zalim. Zalim macam mana? Nanti kita tengok tuan-tuan. Dan wahai Muhammad, sebaliknya katakan pada ahli kitab tu, sesungguhnya kami telah beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu, dan Tuhan kami, Tuhan kamu adalah satu, kepadanya kami berserah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ikut kamu tu, katakan kepada ahli kitab ni, kami semua beriman dengan Quran yang turun akhir ni, dan kami juga beriman dengan kitab-kitab yang terdahulu yang telah turun kepada kamu. Taurat, Injil, Zabur, kami beriman dengan kitab tu. Walaupun kami beriman dengan Quran, taklah maknanya kami meninggalkan kitab itu. Kitab-kitab sebelum ni pun kami percaya, kata Rasulullah. Kata Allah menyuruh Rasulullah dan para sahabat sebut macam-macam. Dan Tuhan kami, Tuhan kamu adalah satu. Tuhan kau Allah, Tuhan aku pun Allah. Itu maksud dia. Wa nahnu lahu muslimun, kepada Allah lah kami menyerahkan diri. Jadi ini maksud ayat yang ke-46. Jadi ayat ini sebenarnya tuan-tuan tengok sebelah terus. Bukan tengok. Setelah Allah menunjukkan jalan bagaimana caranya memberi pimpinan kepada orang syirik dan berbahas dengan mereka dengan kata-kata hujah yang keras untuk menyatakan betapa rendahnya cara berfikir mereka, maka disusulnya di sini dengan menunjukkan cara memberi pimpinan kepada orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Minggu lepas kita dah bahas panjang tentang bagaimana cara berdebat dengan orang-orang yang tidak Islam. Hujah-hujah yang Allah Ta'ala buat, perumpamaan, analogi, macam-macam. Itu dengan orang syirik, orang tak percaya Tuhan, golongan yang mulhid. Sekarang ni Allah Ta'ala tunjukkanlah pada Nabi macam mana cara nak memimpin, nak berdakwah kepada ahli kitab yang dia beriman dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka tidak mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Agar mereka mahu diajak berbahas atau berbantah-bantahan dengan cara yang baik, tanpa memburuk-burukkan pandangan mereka dan menuduh kepercayaan leluhur mereka itu sesat. Allah Ta'ala ajar orang beriman, kau cakap dengan ahli kitab, dia dah dapat kitab dulu pada kau. Jangan kau buruk-burukan dia punya keturunan agama.
Jangan. Yang demikian itu ialah kerana orang-orang syirik atau kaum musyrikin ada mengucapkan kata-kata yang salah dengan mendakwakan bahawa Allah ada mempunyai sekutu dan mempunyai anak. Sedangkan ahli kitab sebenarnya telah mengakui tentang adanya Allah dan juga mempercayai nabi-nabi mereka. Hanya yang mereka engkarkan ialah kerana mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah. Sebelum-sebelum ni dia percaya walaupun nabi-nabi dibunuh oleh orang Yahudi. Tapi sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tak nak mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Padahal ahli kitab ni dah tahu dah ada cerita tentang Rasulullah dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka pasti mereka dapat lihat tanda-tanda kerasulan Nabi itu. Itu bukti bahawasanya mereka engkar. Bukan tak tahu. Jadi Allah Ta'ala ajar. Jangan marah-marah kan. Berdakwah dengan cara baik. Oleh itu perlu mereka diberi penerangan dengan cara yang baik. Jangan dengan cara yang kasar. Seandainya mereka ingin mencari kebenaran dalam beragama, maka pergunakanlah sikap dan cara lemah lembut dan sambutlah perkara yang memarahkan dengan menyimpannya sahaja dalam hati. Sebaliknya berikanlah nasihat yang baik kepada mereka. Ini Allah Ta'ala ajar. Dengan orang musyrik, kan siap dengan analogi perumpamaan macam-macam. Tapi dengan orang ni beriman, tapi dia engkar dengan Rasulullah. Maka berdakwahlah dengan cara yang baik. Seperti mana yang Allah Ta'ala sarankan dalam ayat 34 surah Hamim As-Sajdah atau Fussilat, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Ataupun dalam ayat yang lain Allah Ta'ala ada sebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah orang kepada jalan agama yakni Allah Tuhanmu dengan bijaksana dan pengajaran yang baik, dan ajaklah mereka berbahas dengan cara yang lebih baik. Jadi tuan-tuan, walaupun ayat ini menceritakan arahan Allah Ta'ala kepada Rasulullah dan para sahabat, macam mana cara berdakwah kepada ahli kitab, tapi kita dapat ambil pengajaran umum daripada ayat ini. Sama ya dengan kita. Zaman kita tak ada ahli kitab. Zaman Nabi ada ahli kitab, mahir tentang kitab, tahu isi kitab, tapi mereka engkar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tak ada beza dengan zaman kita ni. Ramai orang beriman dengan Allah, ramai orang percaya dengan Quran. Bahkan kalau Quran tu dibakar, dipijak-pijak, diinjak-injak, dia marah walaupun dia tak baca Quran. Lebih kurang sama je. Sebab dalam misi dakwah kita orang Islam ni kena ambil pendekatan yang lemah lembut seperti yang dihajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Kalau kamu keras hati, nanti dia lam faddu min hawlik. Mereka akan lari daripada kamu. Jadi kita tuan-tuan, bila kita berinteraksi dengan orang, kita nak mengajak orang ke arah kebaikan pada jalan Allah. Ini kaedah-kaedah antara bayangan kaedah yang Allah Ta'ala tunjukkan. Billati hiya ahsan. Kita di mana? Tak payahlah kita pergi jauh-jauh. Sebab saya cikgu kan. Kita pergi ke sekolah dulu. Ke sekolah, yang datang tu bukan semua budak semua tunduk taat sami'na wa ata'na. Ada yang dogi-dogi Kita ambil dua orang cikgu. Seorang cikgu ni asyik menyosah cutting orang kau jauh. Dengan seorang cikgu ni cakap je. Agak-agak tuan lah, dekat mana budak dogi boleh masuk.
Cikgu ni asyik mengopit rotan dia. Jumpa budak lagi pam susah. Asalkan jumpa ni memang muka kan ni memang muka dogi ni tu. Dia dah aim budak tu dah. Dia dah label budak tu. Ini muka penjahat. Bandit di sekolah. Budak tu sampai ku sudah takkan baik. Yolah cakap saya. Bunuhlah pendakan itu. Panggil tak hari rotan. Sampai ku sudah budak tu takkan baik. Tapi kalau tuan berlemah lembut, cuba aim budak. Kan? Mana budak tu lagi tu. Panggil dia hari Isnin. Jom. Ikut saat makan. Kita muliakan dia. Makan sama orang cikgu lain dalam bilik guru. Contoh dia mula jabur. Dogi dan pun cikgu ajak makan bilik. Oi, kau tak pek makan, kau makan kat luar je. Kali pertama. So jumpa kali kedua lagi. Ajak dia makan. Lama-lama tuan. Ibu tuan cakap. Saya tengok ni kau ni taklah jahat benar dah. Apa pula orang khabar kau jahat? Kek kau tak adalah nampak jahat kau dah. Baik je saya nampak kau ni. InsyaAllah. Cakap kita tuan-tuan dia akan dengar. Dia tak boleh guna bahasa rotan tuan-tuan. Siapa-siapa pun. Hatta lembu tak berakar tu kalau dia bodok buntut dia tak hari. Dia debong pula. Tanduk lagi kita. Pi usap main leh. Kau bau pijan kepala pun tak ada marah dah. Yo. Haiwan pun tahu dia nak kelembutan. Tiba-tiba manusia. Itu yang banyak berlaku hari ini di sekolah. Bila budak tu dah diem dogi, dia dogi lah sepanjang hayat. Dia tak boleh macam tu tuan-tuan. Dia tak boleh macam tu. Saya ingat umur saya dah 54 tahun dah. Kan? Tak pernah jadi guru disiplin. Sekejap ya. Satu ngajar ROS di Ropah. Pengalaman hidup macam tu. Satu lagi di Podeh ni. 2 tahun sekejap. 2 tahun jadi guru disiplin. Budak-budak yang pendekatan macam ni tuan-tuan, lain tuan-tuan. Hormat kita lain. Tu di Ropah tu, patah tangan budak bergaduh di peletok punyalah bandit garang umur cikgu kok mandang budak ni ustaz, budak ni lain ni. Tengoklah badan dah. Macam tu lah sebut. Ajak makan cikgu ni pun apalah dia bawa budak lagi ni makan ni. Tak apa. Saya 3 bulan ya. 3 bulan tu nak keluar lepas buat ROS tu, nangis. Samsing kampung. Kampung Nio nangis. Mana ada Samsing nangis? Nangis Samsing tu. Tapi kat saya, kat orang lain tak nangis dah. Makna tuan-tuan. Hati manusia ni fitrah dia lembut. Tinggal lagi manusia selalu mengazab jasad Koreh jadi hati Itu sebab yang kita sebut tu yang Imam Ghazali ajar tu dalam kitab-kitab dia. Kalau nak rotan orang, jangan rotan hati, jangan rotan badan dia. Nanti hati dia keras. Tapi rotanlah hatinya. InsyaAllah jasad dia akan lembut sama. Sama juga dengan anak-anak. Sama juga dengan isteri kita. Setiap hari kita hamun dia. Anak-anak tu tak boleh timur macam tu. Tapi dengan pendekatan yang berhemah, yang nasihat yang baik, satu hari tuan-tuan. Kalaupun kita sampai kita meninggal, satu hari besok insya-Allah Allah Ta'ala akan buka hati dia. Ini yang diajar oleh Islam. Cantiknya dakwah Islam itu. Disuruh ajar dengan serulah ke jalan Allah itu dengan bijaksana dan pengajaran yang baik dan ajaklah mereka berbahas dengan cara yang lebih baik. Begitu pula seperti yang dikatakan Allah kepada Nabi Musa dan Harun ketika keduanya diutus kepada Fir'aun dengan firman-Nya pada ayat 44 surah Taha berbunyi faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka katakanlah oleh kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia akan teringat atau takut. Bismillahirrahmanirrahim. Makna apa tuan-tuan? Kita bila nak berbahas dengan orang, berhujah dengan orang ni, kena lemah lembut mula-mula Ni selalu orang cakap ni, saya tak boleh terima cakap dia tu. Nabi Musa pun Allah Ta'ala suruh jumpa Fir'aun, suruh lemah lembut. Cakap lemah lembut. Kita ni bukan Fir'aun tadi. Cakap kasar. Baca habis ayat ni dulu.
Tak boleh kasar manjang kau, nak lembut manjang. Kita tengok ujung ni. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali orang-orang yang aniaya di antara mereka. Kecuali orang-orang yang zalim. Mana tak boleh buat apa dah. Dogi. Yakni orang yang enggan membayar jizyah, upti. Sebaliknya orang-orang itu melancarkan peperangan kepada orang-orang Islam. Maka golongan orang-orang yang seperti itu, hendaklah mereka ditentang dengan kekuatan senjata, yakni pedang, sehingga mereka tunduk, yakni masuk Islam. Kalau mereka tidak mahu masuk Islam, hendaklah mereka dikenakan bayaran ufti. Ini kan? Jadi mulanya dakwah tu dengan cara yang lemah lembut pada semua orang yang tidak memusuhi agama ini. Tapi kalau sampai mereka itu menzalimi diri mereka, macam mana tadi? Zalim dengan maksud ahli kitab ni, dia melancarkan peperangan kepada orang Islam. Atau dia tidak membayar cukai, jizyah ni, cukai kepada orang-orang yang bukan Islam. Sebagai ganti untuk pemerintah Islam menjaga harta dan nyawa dia. Zaman dulu kan, orang-orang bukan Islam dikenakan cukai untuk pastikan mereka selamat dalam negara Islam. Dan mereka mestilah tidak menentang agama Islam. Kalau menentang agama Islam, mereka itu diperangi habis-habisan. Diperangi habis-habisan. Maknanya ada masanya orang-orang ini boleh diperangi, boleh dikasari, iaitu ketika mana mereka menunjukkan tanda-tanda penentangan kepada agama ini. Kena angkit suara sikit. Kita pun macam tu juga dalam dakwah kita ini. Ada masa mula-mula kita perlahan, tarik. Dah bertahun tak boleh kat ni. Itu masuk tak cerdik lah kalau kita berlembut je. Kan? Tak cerdik lah. Jadi ada tempat yang kita kena lemah lembut, ada tempat yang kita kena berkasar. Itu terpulang pada kecerdikan kita. Kan? Kita berlembut, lama-lama macam nak murid tadi, kita jumpa dia buat salah, kita panggil dia. Tunjukkan kita marah betul-betul kat dia. Marah betul kat dia betul-betul. Marah betul-betul. Kang cikgu boleh khabar. Ustaz dia. Tak ada pun elok dia buat lagi kes, tak apa. Panggil dia, marah betul-betul. Lepas marah tu kita peluk dia. Ustaz marah kau ni bukan sebab kau dah. Berangai kau. Ustaz sayang kau lah Ustaz marah kau. Lagi tuan-tuan dia akan usaha tak jadi budak jahat. Percayalah. Kan? Dia akan usaha takkan jadi budak jahat dalam itu. Itu juga dengan anak-anak kita. Kita dah marah teruk-teruk dia. Jangan biar macam tu ya. Orang hati Kok kita merawatan ke apa, panggil balik, peluk dia, baru tahu. Kau tahu tak sebab apa abang buat macam ni? Nanti dia akan faham, sebab saya dogi, saya buat ni, saya tak suka. Ini mungkin kesilapan kita. Jadi bodai anak tu dibiar macam tu je. Kan? Macam bodai lembu lah. Tak ada orang pujuk lembu lepas tu dah. Bodai biar je. Itu lembu. Ini anak, isteri. Dia ada perasaan. Kena pujuk balik. Kan? Itu semua tuan-tuan akan menjadikan, itulah disebut seni dalam dakwah. Macam tu juga dalam zaman Nabi ni. Mula-mula lembut, kalau tak boleh kena berkoreh juga. Dan akhir memang kena berkoreh. Kan? Mana yang tak mau, yang menunjukkan tanda-tanda penentangan kepada agama, tak naklah bayar ufti tu, orang je. Ayat ini juga dimaknakan begini. Kecuali orang-orang yang menganiayakan kamu kerana mereka itu menganiaya disebabkan kekufuran mereka, atau dimaksudkan mereka yang aniaya itu ialah musuh-musuh yang memerangi dan dari golongan yang tidak mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Islam. Dalam Islam, kau tak Islam tak apa, tapi ada perjanjian damai. Aku tak serang kau, kau tak serang aku. Islam tak suruh paksa masuk Islam. Kau nak duduk dalam negara Islam boleh, tapi kau kena bayar cukai. Sebagai ganti kita akan jaga keselamatan kau dengan nyawa kau. Logiklah.
Ada kerja yang kita buat, ada yang kita bagi. Sebab itulah ketika Rasulullah di Madinah, orang Yahudi Bani Nadir, Quraizah, yang cuba membunuh Nabi, yang ajak Nabi makan kenduri, nak diracun Nabi, yang ajak Nabi datang perkampungan yang majlis, nak dihompap Nabi dengan batu, akhirnya diusir daripada Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka menunjukkan tanda-tanda penentangan kepada Nabi, memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah kaul mengatakan ayat ini telah dibatalkan dengan turunnya ayat Saif yang membenarkan orang Islam berperang. Kata setengah kaul mengatakan tak apa tu, ayat ini dah dimansuhkan, tak boleh pakai dah. Setengah kaul. Jadi sebenarnya ayat ini diperdebatkan dalam tafsir Qurtubi. Saya sempat snap tadi tuan-tuan, di depan saya ni tafsir Munir, sama seperti mana cerita dalam Ustaz Ahmad Sunhaji ni. Cumanya dalam tafsir Qurtubi dia ada menyebutkan bahawasanya ulama-ulama berselisih pendapat. Ikhtalafal ulama berselisih pendapat pada ayat wala tujadilu ni. Jadi apa maksud jangan berdebat dengan ahli kitab ni? Di mana Imam Mujahid mengatakan bahawasanya dimaksud di sana janganlah kita bertongkar, katanya berdebat dengan penduduk Makkah. Ahli kitab tersebut itu adalah penduduk Makkah. Dengan kasar, kata Imam Mujahid. Tapi boleh berbahas dengan mereka dengan cara yang lembut, dengan membawa dalil-dalil yang sesuai, yang masuk akal, sekira-kira boleh menarik minat orang Makkah itu. Itu kata Imam Mujahid. Ada pula ulama yang mengatakan bahawa tak boleh berdebat dengan sesiapa pun ahli kitab yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dengan cara yang baik. Imam Mujahid kata maksud ahli kitab sini orang Mekah. Bila Rasulullah berjaya tawan Mekah, ada orang-orang tak nak masuk Islam gitu, jangan berdebat dengan dia, melainkan dengan cara yang baik. Setengah ulama lain pula menyebutkan maksud ahli kitab tu iaitu orang yang dah beriman dengan Rasulullah di kalangan Yahudi dan Nasrani, tak boleh berdebat dengan dia, melainkan dengan cara yang baik, tak boleh berdebat dengan cara kasar. Yang duduk di Madinah, bukan di Mekah. Ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ditulis oleh Ustaz Ahmad Sunhaji di sini, mengatakan bahawasanya ayat ini telah dimansuhkan. Telah dimansuhkan. Yakni jika orang-orang ahli kitab, habis itu tuan-tuan ya. Habis ayat sampai illal ladzina zalamu minhum. Kita sambung dengan ayat wa qulu amanna billazi sampai wa nahnu lahu muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah sesungguhnya kami telah beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu, dan Tuhan kami Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya kami berserah. Yakni jika orang ahli kitab itu mengajak kamu memperkatakan tentang kitab mereka dan memaklumkan kepada kamu akan isinya, mungkin mereka benar dan mungkin mereka berbohong, sedangkan kamu tidak mengetahui hal keadaan mereka yang sebenarnya, maka katakan saja kepada mereka, kami hanya beriman dengan kitab Quran yang diturunkan kepada kami dan beriman dengan kitab Taurat dan Injil yang mana kedua-duanya telah diturunkan kepada kamu. Sedangkan Tuhan kami sembah, begitu pula Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang Maha Esa. Kami tunduk kepadanya, mengikut perintahnya, meninggalkan tegahannya dan patuh kepadanya sebagai orang-orang Islam yang berserah kepadanya. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, kau ahli kitab tu bacaan kitab depan kamu,
Kamu jangan kata mereka dusta atau jangan yoan. Sebab apa? Dalam hadis Imam Bukhari telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya adalah orang ahli kitab itu membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, Rasulullah bahasa Arab, dan mentafsirkannya dengan bahasa Arab kepada orang Islam. Ahli kitab ni jumpa orang Islam, dia akan baca kitab Taurat, baca Injil dalam bahasa Ibrani. Bunyi tak apa bahasa Ibrani saya pun tak tahu. Lepas tu kan diterangkan orang Arab dengan bahasa Arab. Tak betul tak tidak. Jadi Rasulullah ajar, janganlah kamu membenarkan orang-orang ahli kitab dan jangan kamu dustakan mereka. Jangan yoan, jangan ta'an. Dongailah dan katakanlah, sesungguhnya kami telah beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu, dan Tuhan kami, Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya kami berserah. Sebaliknya Nabi sebut, kau ahli kitab ni baca kitab, kau dongai bahasa Ibrani, itu ditorang kat kau. Jangan percaya, jangan dustakan. Katakan pada mereka, aku orang Islam, beriman dengan Quran yang turun kemudian ni, termasuk juga dengan kitab-kitab kau. Ni Nabi ajar kepada orang-orang Islam dahulu. Kan? Begitu jugalah sampai ke hari ini, bukan sahaja kes ahli kitab ni. Dalam hadis yang lain, Nabi ada menceritakan kepada kita tentang cerita-cerita Israiliyat. Ini saya sebut kan, cerita Israiliyat. Tuan-tuan tahu tak cerita Israiliyat tu apa? Cerita Israiliyat ni cerita-cerita yang dibawa, nama pun Israiliyat, oleh kaum Bani Israel dulu. Orang-orang Israel lama makan pendeta-pendeta dibawa cerita tu. Dan imam-imam kita yang masuk Islam ni terkadang bawa cerita tu balik, ditulis dalam kitab tafsir. Banyak dalam kitab-kitab tafsir imam-imam kita cerita Israiliyat. Cerita yang dibawa oleh orang-orang dahulu, kemungkinan daripada ahli kitab. Nabi pesan, kamu cerita Israiliyat ni itu cerita-cerita yang gunanya imam kita buat nak mengagungkan para nabi, para rasul, tetapi akhir sampai tak masuk logik akal. Jadi banyak cerita tu macam cerita dongeng lah. Cerita dongeng. Nabi sebut, kalau kamu dengar cerita Israiliyat ni, kamu jangan percaya dan kamu jangan tidakkan. Mana-mana yang baik, jadikanlah teladan. Yang buruk tu buanglah, sesenyap je lah. Banyak cerita-cerita Israiliyat. Kan? Seperti mana yang saya sebut pada tuan-tuan, contoh yang paling mudah lah. Bila diceritakan dalam kitab-kitab tafsir, Nabi Ayub kan dia sakit lama. Berulet lah kaki-kaki dia ni, berulet. Sampai ulet dah makan jantung makan paru-paru habis. Orang kalau jantung makan kat ulet, makan paru-paru, habis dah, matilah. Oh, Nabi Ayub hidup lagi. Hidup lagi Nabi Ayub tu. Ulet dah makan-makan semua-semua dah. Tinggal lidah dia berzikir. Nampak pelik tu. Lepas tu pula Nabi Ayub jalan, kop jalan, jatuh ulet tu. Dia ambil ulet tu masuk kaki balik. Nak cerita baik Nabi tu. Itu teman-teman cerita-cerita Israiliyat tak masuk akal. Kan? Banyak lagi cerita-cerita yang kalau kita tengok cerita tu, macam tak masuk akal ni. Cerita Israiliyat ni jangan iuan, jangan tidaan. Banyak. Di antara cerita-cerita yang banyak, cerita Israiliyat tafsir yang paling banyak, di antara yang ada dalam tafsir Qurtubi dan tafsir Tabari. Kita tengok dalam kitab yang lain, kitab nama dia Al-Israiliyat wal Mawdu'an fi Kutubit Tafsir. Cerita-cerita Israiliyat dan cerita-cerita yang dibuat dalam kitab-kitab tafsir. Saya ada beli kitab tu, kita baca. Imam penulis kitab ni menyatakan di antara kitab tafsir yang paling banyak kitab Israiliyat ni adalah tafsir Imam Qurtubi antaranya. Tafsir ni banyak kan? Alusi, Haramain, Mafatihul Ghaib, Ar-Razi, apa lagi? Ibnu Katsir Tafsir Azim, Al-Jami' li Ahkam Qurtubi. Kemudian Tabari, Muni, ujung-ujung tak adalah tapi. Sebab itu kok cerita tu nampak macam tak masuk akal.
Saya tuan-tuan bila saya ngaji baca kitab tafsir depan tuan ni, memang saya rujuk kitab Qutubi dengan tafsir Munir. Sebab dia dua zaman yang berbeza. Satu zaman kita ni, satu zaman Imam Qutubi. Yang polik-polik betul tu saya tak cerita kat tuan-tuan dah. Antara dulu, tuan perasan saya cerita lah dah lepas kan. Masa kita bincang kisah Nabi Sulaiman dulu. Kan? Suratul Naml. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Wahum la yash'urun. Ketua kepada semut-semut bercakap, ni bukan cerita dongeng, ni Quran betul ni. Akan kata Israiliyat, ni bukan Israiliyat. Dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, ketua para semut menyebutkan, wahai semut-semut semua, masuklah kamu ke dalam sarang kamu. Takutkan kamu dipijak. Jak latam Dek Sulaiman, dia tak perasan kau. Lepas tu ada pandangan. Pandangan itu kuat. Di antara imam-imam tafsir mengatakan, saya tak cerita kat tuan masa tu, hari ni saya cerita. Kata dia apa? Semut-semut di zaman Sulaiman itu adalah sebesar serigala zaman kita ni. Masuk akal tak? Semut bos satu, mampu kita dah. Kat rumah menjali tengok 3 ekor tuan-tuan besar. Orang nak bunuh kan, tak pek dia sek sebotol tu. Kena sekati botol reksek baru mampu. Baru habis semut tu. Kalau jumpa seekor semut tak pek seseorang dah. Kau dah panggil 2-3 orang anak nak ngitai dia, baru mati seekor semut. Kau kita tidur, digonggong kita buat keluar. Tudung saji habis. Semut besar serigala. Itu macam tak masuk akal nampak. Kalau semut besar serigala, besar siapa zaman Sulaiman tu? Nabi Sulaiman tu besar siapa? Betul tu cocok tu. Kan? Jadi itu di antaralah kata orang. Kok dengar kita macam tu, kok sehari esok saya terlopeh kan. Kita pun, yo kok Ustaz. Jangan yo kan. Jangan taan. Nabi khabar, sanyap-sanyap lah. Yang baik ambil, yang buruk buang. Tapi kadang-kadang terlopeh juga di kalangan guru-guru kita. Kan? Sampai dia buat YouTube, sampai keluar perkataan-perkataan yang tidak baik lah. Janganlah macam tu. Kan dulu kita tengok YouTube, saya selalu sebut ada dalam YouTube seorang ustaz khabar. Lepas ni malam ni ustaz tu nak cerita dongeng apa pula kata dia. Dia mantai ustaz tu mengajar tafsir. Ustaz tu selalu cerita Israel ni banyak ustaz tu cerita. Dia tak setuju dengan ustaz tu, dia khabar, dia buat video. Malam ni ustaz tu nak cerita dongeng apa pula dengan tujuan untuk istihza. Nak menghina orang. Dia tak tahu cerita tu bukan ustaz tu buat. Dibaca dalam kitab tafsirnya. Siapa yang mengarang kitab tu? Imam Qurtubi, Imam Tabari, Fakhrul Razi, orang-orang yang diakui keilmuan dia. Mereka-mereka ni yang mengarang kitab. Bila kau mengutuk, seolah-olah kau mengutuk dia. Siapa kamu tu yang akhir zaman ni? Tinggi mana ilmu kamu nak mengutuk orang? Kan? Kita pun mengaji tafsir guna kitab orang. Lepas tu kita kutuk orang balik. Dah lah tak menulis kitab tafsir. Lepas tu memburuk-burukkan orang pula. Ini tak bagus sifat macam ni. Kita patut merendahkan diri. Dah lah kita baca tafsir orang. Kok rasa tak apa nak basuh botol dengan akal kita tu. Kita diam-diam lah. Kan? Dengan pula apa kitab ni banyak salah ni. Macam mana dia nyalin ni? Macam mana ngarang ni? Macam mana dia apa ni? Dia baca kitab orang ni tahu. Buat tesis pakai nota kaki. Ambil daripada ni. Bukan otak sendiri. Tak adalah anda benar gitu dah. Sebab itu lebih elok beradablah dengan orang lama-lama. Daripada kita nak salah orang tak tentu pasal. Kan? Jadi Nabi ajar sahabat. Dia baca bahasa Ibrani. Tapi dihurai bahasa Arab. Kau pun tak tahu apa sebenarnya tulis tadi. Tahu atau tidak. Rasulullah kata jangan kamu membenarkan orang-orang ahli kitab dan jangan kamu dustakan mereka dan katakanlah sesungguhnya kami telah beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu dan Tuhan kami Tuhan kamu adalah satu dan kepadanya kami berserah. Abdullah bin Mas'ud pula telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda yang maksudnya, jangan kamu bertanyakan sesuatu kepada orang-orang ahli kitab
kerana mereka tidak akan memberi kamu petunjuk. Sesungguhnya mereka sudah pun sesat. Sama ada kamu mendustakan mereka dengan kebenaran ataupun kamu membenarkan mereka dengan kebatilan. Orang ahli kitab ni dia beriman dengan Nabi, dengan Allah. Cuma dia engkar, dia tak nak terima Rasulullah tu sebagai Nabi akhir zaman. Padahal dia tahu tu dalam kitab Taurat ada tulis, dalam Injil ada tulis. Sebab tu lah Rasulullah pesan, jangan dustakan mereka. Mereka tu beriman juga. Diamlah. Kok bahasa kita peduli adalah jangan dioan, jangan ditaat. Kan? Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua yang Allah perintahkan. Ini cerita dulu dengan ahli kitab. Zaman kita tak ada ahli kitab. Kan? Kita pun tengok orang zaman kita ni. Semua beriman dengan Allah. Tapi ada di kalangan kita ni memang betul-betul beriman. Tapi beriman mereka iman talafuz saja. Kap yo. Tapi perangainya tak menunjukkan dia beriman dengan Allah Ta'ala. Puasa tak, mayang tak. Cara fikirannya pun tak macam fikir orang yang betul-betul beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dengan orang-orang macam ni kita kena hati-hati. Kan? Tarik dia balik. Kita lemah lembut dengan dia. Ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Islam. Tapi dia engkar. Dia engkar. So makna bila kita berdebat dengan orang ni tak mesti berlembut dia. Ada masa kita kena koreh. Ulang pada kebijaksanaan dai, orang yang memberikan dakwah. Kan? Tak cerodiklah kita. Kalau kita nak pecahan batu kita kotuk dengan sapu tangan. Tak pecah dia dah. Dia kalau batu koreh ni kotuk dengan hammer baru dia pecah. Kan? Sebab itu ada pepatah Arab sebut apa ni? Hamba yang merdeka itu cukuplah kita cakap sepatah dua. Tetapi kalau hamba abdi ni dia dipukul dengan rotan. Hamba ni kena boda baru dia buat kerja. Kalau orang merdeka tak boleh boda dia, orang cakap je. Dia fahamlah. Itu pepatah orang Arab tu. Kata macam tu. Hamba ni dah biasa kena boda lah. Kalau tak ada boda tak buat kerja. Zaman dululah. Tapi kalau orang merdeka cakap je dia faham. Jadi kita dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita ambil pengajaran di sini seperti mana dicatatkan di sini juga oleh Ustaz Dr. Wahbah Zuhaili ni, di mana dia menyebutkan antara pengajaran ayat ini, kata dia bila kita berdialog, berdiskusi dengan orang, dengan tujuan untuk berdakwah pada orang, gunakanlah bahasa yang baik, yang hikmah, nasihat-nasihat yang cantik, perumpamaan-perumpamaan yang boleh membuka minda, mendorong jiwa orang yang dah lama terbalit dengan kesesatan, akhirnya terbuka, boleh dirungkai masalah yang terbelenggu dalam jiwa dia dengan perkataan. Sebab apa tuan-tuan? Bahasa itu bawa makna. Kalau bijak kita menggunakan bahasa, maka kita akan berjaya dalam misi dakwah. Bahasa ni bawa makna. Sebab bahasa ni lebih berkesan bila dia diucapkan. Sebab bila kita mengucapkan, dia boleh dibantu dengan ekspresi muka kita. Berbanding dengan bahasa yang kita tulis. Bahasa pengucapan dengan bahasa tulis dia tak sama. Sebab tu dalam WhatsApp orang selalu bergemuk. Sebab tulisan tak boleh bawa perasaan. Tulis dalam tu. Dia nak gurau dengan kawan, dah lama tak jumpa dah. Aku nampak kau salah kan. Bodoh betul lah kau ni. Selalu duduk sini lama, kau tak tahu rumah aku sini. Dia bodoh dengan kawan tu. Kawan dia kata, bodoh lah kita baru jumpa ni. Padahal kawan tu nak bergurau. Dengan kita cakap kat luar, jumpa orang. Bodoh betul kau ni. Geram tengok kau ni. Lain cerita dengan tulis. Bodoh betul kau ni. Kita baca. Sebab tulisan dia tak bawa perasaan. Tapi cakap, mimik muka ni membantu. Kau tulis WhatsApp. Tuan tolong saya tuan. Saya butuh keputusan keuangan ni. Tolonglah saya. Yo kau ni. Dengan datang depan kita. Tolonglah tuan.
Saya botol-botol putih bakalan makanan ni. Dah berapa hari saya tak makan. Kita tengok muka lebih kuat. Sebab itulah bila kita sebut bahasa tu dia bawa makna dan dia akan dibantu dengan memek muka kita. Lebih kesan dia bahasa penulisan daripada penulisan. Sebab itu Allah Ta'ala ajar kita. Kok nak berdialog, mana kita guna bahasa. Gunakanlah bahasa yang cantik. Sebab bila bahasa tu kita guna yang cantik, dia boleh menarik minat. Begitu juga bila bahasa tu kasar keluar, dia sendiri akan bawa memek muka. Orang kalau marah tuan, dia guna bahasa macam mana muka kalau kita lah memuji orang, kau ni baik betul, tengok muka betul. Suka orang tengok. Dengan kita marah orang, kita ke bawah tu bangang, kau ni memang bangang betul dengan muka kita dengan berbalit dengan ya Allah hai. Bangang tu dah bayar dah. Ditambah dengan muka tu memang menyakit hati orang. Kau ni dia tengok bangang botu kan dengan gigi ngotot atip. Memang bangang botu kan tu terasa. Lepas tu dilempangkan kita. Kan sebab bahasa bawa makna. Tak ada bangang botu kau ni tak ada. Kan tak kono tu. Bangang botu baik botu lah kau ni. Tak ada macam tu. Kan dia berbeza tu. Jadi bila dialog maknanya dia bawa bahasa. Otomatik bahasa yang kita guna tuan, dia sendiri akan bawa perasaan. Tuan-tuan, kita pun cakap orang kalau kita lemah lembut, sendiri muka kita tu akan lemah lembut. Bila kita dah nak keluar bahasa kasar, sendiri muka kita akan jadi kasar. Sebab itu Islam ajar kita, dialog mesti macam tu. Kita tengok orang marah masa berdialog, masa bertongkang kita. Ada dia masuk dalam muka. Saya tak setuju dengan pandangan tuan tu tekan. Lepas tu dia marah. Berapi-rapi dia tegang-tegang kat leher nak nonggak hujah dia tu. Tak ada dia nak nonggak hujah dia perlahan. Tak ada tuan-tuan. Jadi sebab itulah bila kita bercakap dengan orang, gunakanlah sebaik-baik bahasa. Kerana bahasa tu otomatik bila bahasa yang baik tu nak keluar daripada jiwa, dia akan bawa perasaan kita sendiri. Itulah tuan-tuan, akhirnya saya ingat cukuplah sekadar tu untuk pagi ni. Jadi kita dengan orang rumah, saya selalu sebut rumah ya, sebab kadang-kadang kita geram dengan rumah kita ni. Dengan anak-anak kan. Tak adalah kita nak benci dia. Rumah kita yang masak kuih kodok bagi dia. Dah kita dengan orang dah. Nasi pun dia tanaan kan. Marah sampai bila. Jadi kita ingatlah pesanan Allah Ta'ala tu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan isteri kamu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu marah, kamu benci pada kamu, fa asa ayyaj'alallahu fi khairan katsira. Boleh jadi Allah Ta'ala jadikan di sebalik benda yang kamu benci itu kebaikan yang banyak. Juga dengan anak-anak, tuan-tuan dan perempuan, jangan kita berkasar. Kan, berlembutlah dengan mereka, ajaklah mereka dengan baik. InsyaAllah perkataan yang baik itu akan melembutkan hati, jiwa serta jasadnya. Itu juga kita dengan para sahabat kita ni. Jiran sebelah rumah kita kan. Kalau kita boleh buat macam ni, alhamdulillah. Kita di antara pengikut Muhammad yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang disampaikan oleh Allah Taala melalui Rasulnya. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu hari ini. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم.